العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik daripada Allah mengizinkan dan memberi kita peluang untuk berada pada malam ini untuk sama-sama kita teruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in. Muka surat apa dah ni? 136 lah. 136 dekat ni 832. Okey, 832 pendengar terjemahan Fathul Mu'in pada kata pengarang wa tasihhu ala hadirin madfunin walau ba'da bilaihi. Okey, situ lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sah katanya wa tasihhu ala hadirin madfunin walau ba'da balaihi ghairi nabiyyin fala tasihhu ala qabri nabiyyin bi khabari syaykhaini min ahli fardihi waqta mautihi fala tasihhu min kafirin wa haidin yawma idhin kaman balagha aw afaqa ba'dal mauti walau qabla al-ghusli kama iqtadahu kalamu syaykhain. Kata penterjemah, dan sah ia solat atas jenazah, sah di atas mayat yang hadir. Mayat tu ada yang telah ditanam, tapi tanam dah, walau selepas repuknya. Sah sembahyang atas mayat selain Nabi, maka tidak sah ia di atas kubur Nabi kerana khabar dua syekh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sah dari ahli fardunya pada waktu matinya, maka tidak sah ia dari orang kafir dan yang berhaid pada hari itu, sama seperti orang yang balik atau siuman selepas matinya walaupun sebelum mandinya, seperti yang dikehendaki oleh kalam dua syekh sini pula ini, Nawawi, Rafi'i. Okey, sekarang ni pengarang rahimahullah sebut satu masalah berkaitan dengan semayang di kubur, semayang di kuburan. Semayang apa? Semayang jenazah. Jadi jenazah itu kita semayang setelah ditanam
di atas kubur. Dengan kita letak kubur tu di depan lah, jenazah di kubur tu depan, kita diri belakang daripada kubur, menghadap kiblat lah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa tasihhu ala hadirin, dan sah sembahyang jenazah ala hadirin maghfunin, atas jenazah yang hadir, ada depan kita, bukan ghaib tak ada, ni yang hadir, yang telah ditanam, yang telah ditanam, walau ba'da balaihi, walaupun setelah repuk. Ini untuk merakkan pandangan hak lemah yang mengatakan kalau mayat tu repuk dah tak boleh semayang lah. Jadi qaul mu'tamad mengatakan boleh, boleh disembahyangkan ke atas jenazah dengan syaratnya nanti yang telah ditanam, walau ba'da balaihi, walaupun setelah daripada hancur mayat tersebut. Yang madfun ghairi nabiyyin, ghairi nabiyyin, selain daripada nabi. Nabi tak boleh, nabi tak boleh. Kubur nabi kan, kita nak semayang atas kubur nabi, boleh ke tak? Kan ditanam dah kan, ditanam dah. Dia kata tadi, kalau kita semayang di kuburan walaupun mayat itu lama dah, telah repuk, boleh kita semayang, dengan syarat nantilah kita nak semayang tu masa si jenazah mati, kita tu orang yang ahli fardu. Ketika itu kita balik dah, berakal, dan bukan orang haid dan nifas. Sebab orang haid dan nifas dia tak boleh semayang dia. Orang yang tak balik, dia bukan ahli fardu untuk semayang mayat walaupun sah. Apa tak? Jadi di sini dia kata, maka dia kata fala tasihhu ala qabri nabiyyin, maka tidak sah sembahyang atas kubur nabi. Ini masalah khususiyah, di mana pada kubur para nabi, bukan Nabi Muhammad seorang ajalah, para nabi alaihi wassalatu wassalam, tidak sah kita nak sembahyang jenazah di kubur. Sembahyang jenazah ni tidak sah. Kerana ada hadis khusus Nabi SAW sebut, la'anallahu al-yahuda wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat golongan Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kubur-kubur mereka, nabi mereka itu masjid, dengan maksud mereka sembahyang menghadap kepada kubur, sembahyang di atas kubur dan menghadap kubur. Ini juga antara hadis yang perlu kepada pemahaman betul, kerana ada beberapa isu-isu yang melibatkan, terutamanya boleh ke tidak masjid itu dibina di atas tanah perkuburan. Satu, ataupun dalam masjid ada kubur, dalam masjid ada kubur, seperti mana yang setengah tempat lah, kat tempat kita mungkin tak ada, kalau di negara-negara Arab ada. Masjid ada, dalam masjid kubur, tapi kubur duduk di bahagian di sisi. Kalau kita ni kubur duduk luar, ini dalam masjid dibuat binaan. Contoh belakang tu kan, bahkan bahagian kurang ni katakanlah lewat tutup, ada tanang situ. Tak. Jadi itu berlaku di tempat-tempat di negara Arab. Maka perlu kepada pemahaman yang betul terhadap hadis ni. Hadis Nabi SAW sebut Allah melaknat Yahudi dan Nasara kerana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka itu sebagai tempat sujud, sembahyang di situ. Bahkan mereka sujud ke arah kubur. Jadi tak mahu panjang sinilah, kita ambil bahagian kita je. Dalil daripada ini ulama faham tidak sah untuk sembahyang jenazah kepada kubur nabi, para nabi tak boleh. Li khabari syaikhaini, berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa ni? Tasihhu min ahli fardiha, sah sembahyang jenazah daripada ahli yang fardu sembahyang itu.
waqta mautihi, waktu meninggalnya jenazah tadi, waktu mati. Waktu mati. Jadi di sini kalau ikutnya, ilah ini tak berlakulah kepada orang sembahyang di kubur Nabi. Sebab apa? Sebab masa Rasulullah ataupun para Nabi wafat, kita ada lagi? Ada lagi kita? Tak ada. Jadi tak sah sembahyang. Itu je. Nampak tak? Jadi ilah tu ada. Ilah tak sah sembahyang. Apa dia? Kerana kita ketika wafatnya para Nabi, kita tak hidup lagi. Jadi syarat orang nak sembahyang ke atas kubur, mayang jenazah di kubur, ialah masa jenazah tu mayat tu mati, kita ni ahli fardu dah. Maknanya kita hidup, kita berakal, kita balik, barulah boleh kita sembahyang. Dah kalau para Nabi tak hidup lagi, nak sah sembahyang ke mana? Nampak? Apatah lagi berdasarkan kepada hadis tadi. Okey. Jadi dia kata sah itu min ahli fardiha, daripada ahli fardu sembahyang jenazah itu. Ahli fardu sembahyang jenazah itu. Okey. Di sini kena ambil apa nama ni? Ambil perhatian sikit sini. Okay. Maka isunya di sini, di sisi pengarang kita tak, dia kata orang itu mesti masa mati dia tu orang yang dah balik, dah berakal, bukan dalam keadaan haid dan seumpamanya. Okey. Fala tasihhu, maka tidak sah min kafirin, daripada orang kafir, wa haidin, dan orang haid, yauma idzin, pada hari ketika mati tu orang tadi belum Islam lagi, tiba-tiba jenazah tu mati dah, contoh keturunan dia lah, ataupun orang lain, atau para ulama, atau para sahabat, maka dia nak semayang jenazah, boleh tak? Hukumnya tak boleh. Hukumnya tak boleh. Sebab apa? Sebab masa ketika hari kematian dia bukan ahli fardu, bukan ahli yang layak untuk semayang jenazah. Maka tafriq, faham daripada situ, tidak sah daripada orang kafir. Okay? Tidak sah daripada orang kafir. Wahaidin, dan juga perempuan yang haid. Daripada perempuan yang haid. Sebab masa tu dia tak boleh semayang kan? Walaupun dia semayang lepas dia suci dah, ni, tapi masa mati tu dia dah kat dahid, dia bukan daripada ahli fardu semayang jenazah. Yalah. Kaman balagha, kaman balagha, sekatanya seumpama orang yang balik, au afaqa, ataupun dia sedar ni afaqa minal junun, dia sedar daripada gila, ba'dal mauti, selepas daripada meninggal, walau qablal ghusli, walaupun sebelum daripada mandi. Walaupun sebelum daripada mandi. Makna apa? Makna orang tadi, dia contohnya dia tak balik lagi, masa mati tak balik lagi, lepas tu dia balik sebelum daripada mandi, sah tak? Jawapannya tidak sah juga, ikut pandangan musannif ni lah. Ataupun orang tadi dia sedar daripada sedar daripada gila dia gila, sedar lepas tu mati, kejut mati jadi baik gila. Masa mati tu gila lagi, kejut dengar mati baik gila sebelum mandi lagi. Kalau ikutnya syarat nak semayang jenazah yang tidak hadir, tidak ghaib dan seumpama, mesti lepas mandi kan. Sekarang ni tak mandi lagi, ia sedar dah. Hukumnya mana? Hukumnya sama juga, hukumnya tidak sah. Sebab apa? Disyaratkan masa mati tu dia daripada ahli fardu. Kena ingat, hak ni pandangan ini dhaifun. Pandangan ini dhaif.
Pandangan yang mengatakan bahawa dia disyaratkan mesti ahli fardu semayang untuk semayang tu ketika mati. Maknanya kalau lepas daripada tu dia sedar pun tak kira dah. Maka hak ni pandangan dhaif. Pandangan muktamadnya ialah sah dalam keadaan ni. Mana? Dalam keadaan kalau dia gila tapi dia sedar sebelum daripada mandi. Apa? Maknanya dia jadi ahli yang layak untuk sembahyang jenazah lah. Yang layak untuk sembahyang jenazah. Ini disebut dalam kitab Nihayah, dia kata wa'tibarul maut yaqtadi annahu law balagha aw afaqa ba'da al-maut wa qabla al-ghusl lam yu'tabar dhalik was-sawabu khilafuhu. Yang pandangan yang benarnya ialah menyalahi. Apa maksud? Jadi rayah kata walau ba'da al-ghusli ni dhaif. Dhaif. Jadi hak muktamadnya, andai kata orang tu sedar daripada gilanya, masa mati gila lagi, bila lepas daripada dengar mati tu sedar sebelum daripada sembahyang, sebelum daripada dimandikan jenazah tersebut, sebelum daripada mandikan jenazah tersebut, maka dia lepas tanam, katakan berpuluh-puluh tahun lepas tu nak sembahyang, boleh tak? Boleh. Sebab masa hari kejadian dia telah jadi daripada ahli fardu sembahyang jenazah kerana dia sedar dah hilang manik sebelum daripada mandi. Okey. Bahkan sebahagian mengatakan tak, bal law zala al-mani'u ba'da al-ghusli aw ba'da as-salah wa adraka zamanan tumkinu fihi as-salatu kana kadhalika. Jadi bahkan lebih pada tu kita kata. Lebih pada tu. Jadi nak letak mana tu? Bahkan mengatakan apa nama ni, yang paling panjang ataupun yang paling jarak atau masa yang paling sesuai untuk diletakkan tahap ialah waktu tanam. Waktu tanam. Jadi dalam Asnam At-Taliq, dalam Mughni pun, Mughni Muhtah sebut gitu. Maknanya hatta walaupun selepas daripada sembahyang sekalipun, daripada mandi pun, hatta lepas sembahyang sekalipun, lagi mana waktu tanam tu dia dalam keadaan dia sedar dah sebelum daripada tanam, maka boleh juga. Ini khilaf lah. Tapi di sini kalau kita lihat dari segi pandangan muktamad ialah menyalahi daripada kalam yang dibawa oleh tuan kita ini. Namun tengok ni, dia kata kamaktadahu kalamus syaikhaini, sebagaimana memaham akan dia oleh kalam syaikhaini, iaitu Imam Nawawi dan juga Rafi'i. Nawawi dan Rafi'i. Jadi apa yang disebut oleh Nawawi dan Rafi'i ni ialah faham daripada iqtida. Iqtida ni mana bukan faham secara nas yang jelas, tetapi faham secara tidak langsung. Itu iqtida. Iqtida ni makna faham, kalau sebut jelas tu dipanggil secara zahir lah. Kalau secara tidak secara langsung, secara difahami sahaja, maka dipanggil iqtida. Maka kalam Imam Nawawi Rafi'i tak sebut jelas, tapi faham daripada kalam Nawawi Rafi'i menyokong apa yang dibawa oleh Syekh Zainuddin Malibari ni. Namun ulama muhaqqiqin di kalangan mutaakhirin, dah contohnya Imam Ramli dan seumpamanya, mengatakan bahawa tak kira hatta lepas daripada mati pun boleh dia dianggap sebagai dia ahli untuk sembahyang jenazah lagi. Nampak? Dia ahli untuk sembahyang jenazah lagi. Ala kulli hal, benda ini luahlah, syaratnya ginilah. Orang tu nak sembahyang, katalah kubur nenek moyang dia dulu, dia masa dia mati tu dia balik lagi. Kalau balik dah tak sembahyang tak apa. Kalau kecil lagi tak boleh lah. Nampak tak? Ataupun dah hidup lagi, dah hidup lagi, maka tak boleh sembahyang. Tak boleh sembahyang. Yang bolehnya dia itu ahli ketika mana?
ketika si mati tu dia mati, dia tu dah ahli yang fardu solat jenazah dah. Dia balik, dia tak ada masa tu haid atau nifas dan seumpamanya. Habis. Kemudian katanya wasaqatal fardu fiha bi dzakarin walau sabiyan mumayyiz. Walau sabiyan mumayyizan walau ma'a wujudi balighin wa illam yahfaz al-fatihata wala ghairaha bal waqafa biqadriha walau ma'a wujudi man yahfazuha la bi untha ma'a wujudihi. Gugur fardu pada sembahyang itu dengan seorang lelaki walaupun kanak-kanak mumayyiz, walaupun serta ada yang balik, dan sekalipun dia tidak hafal Fatihah dan tidak selainnya, bahkan dia berdiri kadarnya, walaupun serta ada orang yang menghafalnya, tidak dengan perempuan serta ada lelaki. Okey, sekarang ni sembahyang jenazah fardu kifayah. Makna dalam satu kumpulan kelompok manusia yang ada sekitar tu, mesti ada orang seorang yang sembahyang, dengan dia gugurlah kefarduan. Siapakah seorang ini? Dia kata wasaqatal fardu fiha, dan gugur kefarduan pada solat jenazah bidzakarin, orang ini mesti lelaki, walau sabiyan mumayyizan, walaupun kanak-kanak mumayyiz. Hak sembahyang jenazah tu kanak-kanak lelaki tapi mumayyiz dah lah, reti dah lah, dia belajar sekolah dia contohnya. Tak apa dah, gugur dah. Orang lain tak mau sembahyang belaka, dia seorang sembahyang. Gugur. Tak dosa lah. Kalau tak ada kalau tak ada ni, gugur dosa satu kampung. Dosa satu kawasan yang tahu bahawa berlaku kematian. Nampak? Jadi gugur dengan lelaki walaupun kanak-kanak yang mumayyiz, walau ma'awjudi balighin, walaupun ada lelaki baligh lain. Orang lelaki balik ramai, tapi tak mau sembahyang seorang, budak ni lagi sembahyang, gugur dah. Walau lam yahfazil fatihata, walaupun dia ni tak hafal Fatihah pun, tak ingat Fatihah. Wala ghairaha, lain pun tak hafal juga. Bal waqafa biqadriha, bahkan dia berdiri sekadar Fatihah saja. Jadi kalau dia ingat Fatihah, buat mana? Dalam sembahyang samalah. Kalau orang tak ingat Fatihah, dia kena baca ayat lain kadar Fatihah. Kalau tak ada, dia kena baca zikir kadar Fatihah. Kalau tak ingat juga, maka dia kena berdiri kadar lama Fatihah. Jadi dia tak ingat langsung Fatihah, tak ingat, selain Fatihah tak ingat, maka dia berdiri kadar lama Fatihah. Sah tak? Sembahyangnya sah dan gugur kefarduan. Walau ma'a wujudi man yahfazuha, walaupun dengan keadaan ada orang yang hafal Fatihah pun. Orang hafal Fatihah ada, tak mau sembahyang. Dia seorang sembahyang, gugur juga fardu. La bi untha ma'a wujudihi, tidak gugur dengan perempuan dalam keadaan ada lelaki. Kalau orang puan mayang, orang lelaki ada, tak gugur. Orang lelaki kena mayang juga walaupun seorang, untuk menggugurkan fardu kifayah. Habis. Kemudian katanya wa tajuzu ala janaiza salatun wahidatun fayanwis salata alaihim ijmalan wa haruma ta'khiruha ala anid dafni bal yaskutul fardu bis salati ala al-qabri. Harus satu sembahyang di atas banyak jenazah, maka dia meniatkan sembahyang atas mereka secara borong. Borong ni maknanya secara keseluruhan, sekaligus. Haram mentakhirkannya daripada tanam. Lewatkan daripada tanah haram. Sebaliknya gugur fardu dengan sembahyang di atas kubur. Tapi kalau tersalah atau seumpamanya dah, ataupun dia dah tanam dah, sembahyang atas kubur, gugur tak fardu? Gugur fardu dengan sembahyang atas kubur. Okey, tengok. Dia kata sini wa tajuzu ala janaiza salatun wahidatun, harus sembahyang atas jenazah yang ramai. Jenazah tak banyak, satu sembahyang je sekaligus, tak payah seorang-seorang. Ini hukumnya harus hukumnya harus
Jadi di sini tengok di sini. Kalau ikutnya di sini, ulama kaji, ini satu benda yang kita untuk kefahaman berkaitan dengan hukum hakam, hadis dan nas ni, kita kena rujuk pada ulama. Sekarang ni Nabi ada tak semayang? Ramai-ramai semayang sekali. Ada tak? Jawapannya tidak dijumpai bahawa Nabi semayang jenazah ramai, semayang sekaligus belaka. Bahkan Nabi semayang seorang. Dan tidak berlaku dah masa perang. Masa perang mana semayang? Mati syahid. Perang mati syahid, mana boleh semayang? Nampak tak? Mana boleh semayang? Jadi tidak ada diriwayatkan bahawa Nabi semayang jenazah lebih pada seorang, semayang untuk semua. Ada. Dah bid'ah lah. Jawapannya bid'ah lah. Kalau orang duk tengok zahir bid'ah. Nampak tak? Dah ada 100 mayat, 100 kali yang mayat. Tapi tidak. Ulama selepas daripada tu, daripada sahabat, berlaku disebut bahawa antaranya ni dalam Ummi Kalsum, anak kepada Sayyidina Ali, dan juga anak kepada Ummi Kalsum, Zaid bin Umar. Jadi dia mati. Dan berlaku lepas pada zaman sahabat, jenazah ramai mati, sahabat semayang satu je untuk ramai. Dah sahabat buat bid'ah. Tak kata mana. Sebab itu kefahaman itu bukan secara semata-mata melihat kepada Nabi buat tak, Nabi tak buat. Bukan tengok kepada hanya yang zahir. Nabi buat tak, Nabi tak buat, tak boleh buat. Dah gitu banyak benda. Antara ni ibadat semayang jenazah ni. Kalau Nabi tak buat itu, berani buat. Tapi sahabat tak faham gitu. Semayang jenazah zaman Nabi semayang seorang-seorang. Nampak? Maka berlaku ramai ni lepas pada itu. Maka sahabat faham bahawa maksud daripada solat jenazah ini ialah mendoakan kepada mayat. Jadi mendoakan kepada mayat ni mesti kena doa seorang-seorang ke? Tak, terhasil doa untuk mayat walaupun mayat tu ramai, dengan satu semayang. Dengan satu semayang terhasil manfaat ataupun illah mendoakan kepada si mati, jenazah. Semayang seorang-seorang pun hasil, ramai pun hasil. Maka mereka ni faham manatul hukmi, apa sebab hukum itu dan apa yang maksud maqasidus syar'i, mereka faham. Bila gitu mereka berfatwa dan mereka buat jenazah ramai, semayang satu semayang je. Semayang satu semayang saja. Okey. Ibnu Umar dia semayang 9 jenazah sekaligus. Ibnu Umar siapa? Orang yang paling rapat dan paling kuat ikut sunnah Nabi. Jadi benda itu tak berlaku sama Nabi, tapi kenapa dia buat? Kerana dalil ataupun hujah. Kalau Nabi tak buat, tak boleh buat, itu tak betul. Secara umum itu tak betul. Bukan dengan cara demikian. Bukan dengan cara demikian. Tak ada betul pula. Cakap bab bid'ah je rasa. Banyak kali dah. Ada okey. Maka boleh ni. Maka para sahabat semayang dan tidak ada yang membangkang. Bahkan mereka kata hadza huwas sunnah. Ini dia sunnah. Makna ini ada sandarannya lah. Tapi apa diriwayat daripada Nabi tidak berlaku, dan bahkan yang berlakunya setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka boleh dengan satu sembahyang sahaja, tapi jenazah banyak. Fayanwi salata alaihi, maka dia niatkan sembahyang ke atas mereka ijmalan, secara umum.
usalli ala hadhihi al-mauta. Aku sembahyang ke atas mayat-mayat ini, atau hadhil amwat, atas mayat-mayat ini. Jadi niatkan ramah semua sekali. Tak kira lelaki puang, tak ada masalah. Wa haruma, selesai situ kan. Doa pun ubahlah, makna kalau ha tu jadi hum lah. Wa haruma ta'khiruha 'anid dafni, haram melewatkan sembahyang daripada tanam. Makna kita tak sembahyang kita tanam dulu, haram. Buat dengan secara begitu haram. Haram menangguh dan melewatkan sembahyang daripada tanam. Kita tanam dulu baru sembahyang. Dari segi perbuatan melewatkan tu haram. Okey, kalaulah berlaku juga adakah sah? Bal yaskutul fardu, bahkan gugur kefarduan bis salati alal qabri, dengan sembahyang di atas kubur. Tapi dari segi fardu tu gugur walaupun dia sembahyang atas kubur lepas tanam sekalipun. Tapi berdosa sebab apa? Dosa sebab kita tanam dulu sebelum sembahyang. Tapi lepas tu dia sembahyang, tak payah kali lah sembahyang atas kubur, sah dan menggugurkan kefarduan. Bal yasqutul fardu bis salati alal qabri. Kemudian katanya wa tahrumu salatun ala kafirin. Wallahu taala ala wa alam. Okey, ada soalan? Kalau hari kematian kita solat ghaib, hari-hari akan datang kita pergi ziarah kubur mati, sunat tak kita solat atas kubur? Sebut dah kan, solat jenazah ni tidak disuruh untuk ulang. Tidak disuruh untuk ulang. Tiada tuntutan untuk ulang sembahyang. Kita sembahyang dah hari berlaku kematian tu, selesailah. Okey. Kita tak boleh solat atas kubur Nabi atau solat jenazah untuk Nabi. Tak, solat jenazah ni, solat jenazah untuk Nabi, para Nabi ni tak sah dah. Sebab apa? Solat atas kubur tu satu, dari segi hai'ah solat tu, ialah kalau menghadap kubur, tapi di Maqam Nabawi, Masjid Nabawi tu terhalang oleh dinding, tak ada lah ke apa ni, larangan itu tak berlaku lah. Sekarang ni kita tak boleh solat jenazah kepada mana? Kepada jenazah yang mana masa dia mati tu kita tak lahir lagi, contohnya. Nabi, para sahabat, bukan tak lahir dah tapi kecek. Nampak tak? Bukan ahli fardu. Soalan live ni hari ke ada soalan? Tak ada tak ada, sekadar tu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.